Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا. Ya Allah, ajar kami perkara yang kami masih jahil. Wa zakirna ma nasina. Beri kami ingat semula perkara yang kami telah lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, para tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala anugerah yang Allah kurniakan kepada kita pagi ini. Anugerah kesihatan yang baik pagi ini, anugerah kita dapat melangkah datang ke masjid pagi ini, tuan-tuan, dapat melaksanakan, menunaikan, memulakan hari kita ini dengan sama-sama salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Baik, jadi tuan-tuan, pagi ini saya nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini agak panjang. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhaid والنبي ومعه الرجل والرجلان ونبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى أفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. Baik, dia panjang, saya ambil sikit dulu ya. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, daripada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Abbas, seorang sepupu Nabi lah ya, anak kepada Abbas, dia sepupu Nabi. Baik, Nabi kata, ya, aku telah diperlihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, golongan umat manusia. Ini satu daripada benda gaib lah ya Allah anugerahkan kepada Nabi. Dia boleh nampak ceritanya di akhirat besok, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi apa yang ditunjuknya? Fara'aitun nabiyya ma'hu ruhaid. Ada daripada kalangan Nabi yang bersama dengannya, ya, satu kumpulan manusia yang, ya, tak ramai, tak sampai 10 orang. Tak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'hu rajulu wa rajulani. Ada pula Nabi yang bersamanya satu atau 2 orang sahaja. Maknanya pengikut dia lah. Ya. Ada Nabi besok dia bawa bersama dia, ya, umat dia, tuan-tuan.
Ada Nabi yang umatnya tak sampai pun 10 orang. Maknanya tak ramai lah. Ada pula Nabi yang wa ma'ahu rajulun, satu orang, wa rajulani, atau 2 orang. Bawa seorang, bawa 2 orang. Maknanya Nabi-Nabi dulu, Nabi ni ramai lah. Kita kata Nabi ni ada orang kata 124,000. Tapi jumlah sebenar itu kita tak tahu berapa. Kerana Nabi ni ada yang Allah sebut, Allah cerita, dan ada yang Allah tak cerita. Kan? Berapa jumlah? Wallahu a'lam. Allah dia tahu. Setiap Nabi-Nabi ni dia bawa perkara-perkara yang berlawanan dengan kehendak nafsu manusia. Itu memang gitu dah, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi bila Nabi-Nabi ni bawa mengajak manusia kepada benda-benda yang baik, benda yang berlawanan dengan nafsu manusia, maka manusia ni biasanya dia tak mau ikut. Itu kaedah dia. Ya, syurga itu walaupun ada 8 pintu, neraka itu ada 7 tingkat. Syurga itu ada 8 pintu. Maknanya yang patutnya masuk syurga ni lebih ramai lah. Sebab peluang nak masuk tu luar. 8 pintu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, yang nak ke syurga ni tak ramai. Buktinya masjid pagi ni ramai tak? Ramai dah. Tapi kalau banding dengan penduduk sini, tak ramai lah. Kuliah subuh kita pagi ni ramai dah, ramai betul. Tapi banding dengan nisbah penduduk di sini, tak ramai. Baru ni, tak tengok? Keluar sat khabar. Konsert Coldplay. Tengok? Coldplay. Negara artis barat datang. Kenapa tak buat dekat Dewan? Tak boleh. Pecah. Ramai sangat. Buat kat mana? Stadium. Kita kalau buat kat stadium, agak-agak guna. Tak padan. Orang tak ramai. Tak. Buat kat Stadium Nasional Bukit Jalil. Tengok apa ni? Keluar sat khabar. Berapa ribu? Hak pergi. Ramai. Tak. Hak kena dengan nafsu manusia ni, manusia suka. Tak payah kempen, orang datang. Bayar, bukan free, bayar. Berapa tiket pun ni? Ada pergi? Tiket pun ni berapa? Bukan murah tau. Bukan RM10. Tu nak masuk Pok Ye boleh tiket mahal. Ni kuliah subuh pagi ni, salat berjamaah subuh ni, mari masjid pagi ni, kena bayar. Tak ada, free. Dah ada jamuan lepas ni disediakan. Apa ni? Sinema ke Bihon? Jamuan sedia lagi tu. Orang tak mau datang. Bayar mahal, orang datang. Saya baca surat khabar, dia kata apa? Konsert mula pukul 8.30. 4.30 beratur dah nak masuk stadium. Tengok. Kita subuh masuk ke berapa? 5.58 kalau Selangor. Pukul berapa orang datang masjid? 4.48 datang. Kosong. 5.30 pun tak ada lagi. Tok Siok pun tak datang lagi. Bayangkan. 5.58 subuh, 6 suku baru sampai. Contohlah. Baca komen-komen orang hak pergi tu. Hak pergi tu kan. Dia kata, hebat. 3 jam tak rasa macam 30 minit. Tengok. 3 jam rasa macam 30 minit.
Kita kuliah subuh 30 minit rasa macam 3 jam. Bila nak habis ustaz ni? Bila nak habis tak? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak ramai. Sebab tu ada yang Nabi bersama dia seorang. Ada hak Nabi bersama dia 2 orang. Sikit. Tak? Baik. Kemudian ada juga kata dia, ya, aku melihat seorang Nabi yang bersama sekumpulan manusia. Tadilah. Ada Nabi tanpa seorang pengikut pun. Lagi dahsyat. Walaisa ma'ahu ahad. Tak ada seorang pun. Ada Nabi yang tak ada langsung pengikut dia. Ni Nabi-Nabi dululah dah, ya. Kemudian kata Nabi, ya, aku diperlihat kepada sekumpulan orang. Tengok satu kumpulan, ya, ramai. Tak? Jadi Nabi kata mungkin inilah umat aku. Pasal tengok gayanya ramai. Faqila li, maka disebut kepada aku, kata Nabi, haza Musa wa qaumuh. Ini ialah Nabi Musa bersama dengan kaum dia. Ya. Jadi Nabi Musa ni ramai sikit lah. Mana banding dengan setengah Nabi tadi, hak langsung tak ada, hak seorang, hak 2 orang. Jadi Nabi Musa ni pengikut-pengikut dia agak ramai. Nabi Musa ialah tuan-tuan, ya, apa nama ni, Bani Israel itulah, ya. Kemudian Nabi kata, ya, aku tengok ke satu ufuk, ilal ufuk, sebelah ufuk, fa iza sawadun azimun faqila li, ya, tengok ada satu kumpulan besar, maka dikatakan kepada aku, unzur ilal ufuk, tengok pula satu ufuk yang lain, ya, fa iza sawadun azim faqila li, maka tengok pula satu kumpulan yang ramai, yang besar, maka malaikat pun kata, hazil ummatuk, inilah dia umat kamu wahai Muhammad. Maknanya dalam ramai-ramai Nabi yang ada dalam dunia hari ini, tuan-tuan, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah paling ramai akan masuk syurga. Alhamdulillah, umat Nabi kita, tuan-tuan. Iyalah, pasal Nabi Muhammad ni masa dia pun lama. Kalau kata Nabi Isa, ya, daripada dia diutuskan sehinggalah munculnya, lahirnya Nabi Muhammad, tuan-tuan, berapa lama? Tak lama, lebih kurang dalam 600 tahun lebih. Ya, Masihi tolak dengan hijrah tu kan. Beza tak banyak. Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, daripada, ya, Nabi dakwah, lantik jadi Nabi, sampailah kepada kiamat. Ramai mana tu umat Nabi tu? Ramailah tak? Baik. Maka Nabi kata, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Daripada ramai-ramai itu, kata Nabi, ada seramai 70,000 daripada kalangan umat Nabi ni, yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab, wala azab, tanpa azab. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, dalam ramai-ramai itu pula ada pula satu kumpulan yang Nabi kata ramai mana? 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Hak ni golongan VVIP akhirat. Ya. Tak payah kena soal, tak payah kena apa nama ni, kita kata tahan macam hari ni lah, ya. Lalu orang tahan rablok, tak ada dah. Tak ada dah, tuan-tuan. Lalu titik sirat tu pula laju macam kilat. Ramai mana? 70,000. 70,000. Macam ramai. Tak rasa macam ramai, tuan-tuan. Tapi kalau kita nisbah dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ramai.
Dan ada daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang waktu mereka ini tuan-tuan masih hidup, dalam hadis lain lah, Nabi sudah sebut mereka ini masuk syurga. Kita biasa dengar kan, Nabi kata asyaratun fil jannah, ada 10 orang akan masuk syurga. Ini hadis yang sebut tentang seorang sahabat Nabi yang masuk syurga, 10 orang dalam satu hadis. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia, tuan-tuan muslimin muslimat. Ini sahabat-sahabat ni orang yang beruntung lah, tuan-tuan, kerana Nabi dah sebut seorang-seorang. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Ada 10 orang semua sekali. Sahabat ni masih belum mati, tuan-tuan, tapi Nabi dah beritahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Zubair ibn Awam, Talhah Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian apa soal lagi? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Seorang lagi lupa dah. Ada 10 orang, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi sebut dalam satu hadis. Dah 10 orang ni je ke? Dah, bukan. Ni yang Nabi sebut dalam satu hadis. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok hak Nabi sebut seorang-seorang ni, memanglah sumbangan mereka terhadap Islam begitu hebat. Untung sahabat ni dia hidup zaman Nabi, Nabi sebut dah seorang-seorang. Kita sini ada. Orang kata masuk syurga ada. Pak Imam tengok muka kita, Pak Imam kata aku rasa kau di syurga dah. Ada, tuan-tuan. Kita pun pandang balik Pak Imam, aku rasa kau ni Imam kalau tak kuda ketum ni, tak betul ni. Tak, tak ada kita ni yang dijamin masuk syurga. Tuan-tuan, sahabat Nabi yang hidup waktu itu, Nabi jamin dah, tuan-tuan, ada 10 orang masuk syurga. Tapi bukan 10 orang ni je, tapi dalam hadis tersebut 10 orang. Abu Bakar ni kalau kita tengok 10-10 ni, tuan-tuan, semuanya sahabat-sahabat yang mana orang Mekah. Sahabat-sahabat daripada kalangan orang Muhajirin, yang mana, tuan-tuan, mereka ini, tuan-tuan muslimin muslimat, antara orang yang paling awal masuk Islam, orang yang awal. Abu Bakar, kita tahulah, tuan-tuan, Umar, Allahu Akbar. Sayyidina Umar ni kalau dengar je Quran, tuan-tuan, hatinya tu, ya Allah, dah terus rasa gementar. Bila dengar Quran dia rasa gementar. Macam saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dia berjalan malam-malam kan. Sayyidina Umar ni berjalan malam-malam, tuan-tuan. Waktu dia jadi khalifah, bila berjalan malam, lalu tepi rumah-rumah orang waktu itu. Zaman tu lah biasanya orang akan bangun malam-malam tahajud baca Quran. Tuan-tuan. Kita kalau hari ni lalu rumah orang, malam-malam 2-3 pagi, dengar apa? Quran ke? Alhamdulillah kalau Quran. Biasa kita dengar benda, tuan-tuan. Go. Tengok bola. Bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, tengok bola. Ada? Dulu tak? Bila dengar baca Quran, duduk di luar, dia tak baca, dia dengar. Bila dengar je, tuan-tuan, lutut rasa longgar, rasa lemah. Tu Sayyidina Umar. Tak? Apa lagi, tuan-tuan? Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang mana, tuan-tuan, dari segi kaya, dia kaya, dan dia juga antara orang yang sangat dermawan. Pernah dia menderma kepada Islam separuh daripada harta yang dia ada. Tuan-tuan, separuh. Dia pernah derma, tuan-tuan, 500 ekor kuda untuk perjuangan fi sabilillah. 500 ekor kuda. Dah kuda zaman tu, seekor-seekor, harga dia, kalau kita banding hari ni, kereta lah, kereta. Bayangkan.
500 tuan-tuan. Kita duduk sini 20 tahun, rekod kita derma kat masjid ni banyak mana? Rekod kita agak-agak. Pernah menderma RM5. Tu je lah tuan-tuan ya. Dia tak ada 50 ke apa tak ya. Kita tak ya. Itu kan kita rasa macam besar sangat dah. Tak? Rasa macam banyak dah kita ni tuan-tuan muslimin muslimah. Zubair ibnu Awam antara sahabat yang pertama yang menghunuskan pedang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di Mekah. Bukan di Madinah. Di Madinah ni biasalah. Sebab Madinah ni tuan-tuan, Islam sudah kuat. Tak? Sebab itu tuan-tuan, ya, di Madinah sahaja wujudnya golongan munafikin. Mekah tak ada. Sebab di Mekah ni Islam lemah. Ya. Jadi orang yang benar-benar nak Islam ni orang yang memang dia imannya memang benar-benar mantap. Kalau tidak, tak masuk Islam. Lawan. Lawan Islam kalau tidak. Di Madinah Islam sudah kuat. Bila Islam sudah kuat, ada golongan yang nak lawan. Tak berani kerana Islam dah ramai. Maka berpura-pura ikut Islam. Kita kata munafik tadi. Dia orang yang pertama di Mekah yang menghunuskan pedang bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di Mekah ni tuan-tuan, sahabat-sahabat mendapat tentangan yang hebat tuan-tuan, tapi Nabi tak suruh lawan, tak ada lawan. Kecuali hak benar-benar ni lah. Paling-paling Nabi suruh hijrah. Ingat cerita. Kan? Waktu dah tak tahan sangat dengan tentangan yang begitu hebat, maka Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah. Maka sahabat-sahabat di bawah pimpinan satu orang sahabat namanya Ja'far bin Abi Talib hijrah daripada Mekah ke Habasyah. Habasyah. Dulu Habasyah, sekarang orang panggil Utopia. Ya. Jangankan ke Kemboja, ke Utopia aku ikut kamu. Tak saya dengar lagu tu, tuan-tuan. Saya kadang-kadang bila dengar lagu tu teringat Utopia. Utopia ni teringat waktu tempat sahabat hijrah dulu. Biasa dengar kan? Tuan-tuan kalau dengar lagu tu ingat benda. Zaman bercinta dulu, ingat itu. Ya? Lagu tu kan zaman-zaman dulu kan. Bawa sahabat ya daripada Madinah ke Utopia. Dapat perlindungan daripada Raja Najasyi. Tak tahan, tuan-tuan. Hebat. Tentangan orang kafir waktu itu. Ramai sahabat-sahabat yang ikut, tuan-tuan. Ya, dan lama sahabat-sahabat ni berada di sana. Macam Ja'far. Ja'far ni, tuan-tuan, dia pergi sana, tuan-tuan. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, dia masih di sana. Dia hanya balik ketika mana selepas berlakunya peristiwa Perang Khaybar. Perang Khaybar ni Nabi lawan perangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Berlaku bila? Pada tahun ke-7 Hijrah. Mana? Daripada sebelum Hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7. Selepas itu barulah Ja'far bin Abi Talib ni balik. Dan Nabi ni tuan-tuan, bila Ja'far bin Abi Talib ni pergi ke Madinah, Nabi ni ya suka sangat, seronok sangat. Dalam hadis sebut, Nabi bila jumpa Ja'far, Nabi peluk dia, tuan-tuan. Nabi cium Ja'far di antara dua keningnya. Ini sunnah, tuan-tuan. Ya? Kita ni kalau jumpa kawan-kawan kita, hak kita sayang, sunnahnya cium. Ni dahi dia ni. Cuma kita tak berapa nak buat, betul tak? Tengok orang-orang alim. Orang alim kalau dia jumpa dia cium. Tuan-tuan tak? Biasa tengok tak? Tok-tok guru berjumpa kan? Kita tak biasa buat. Saya, tuan-tuan, pernah satu kuliah saya di satu tempat, tuan-tuan. Ada satu orang, apa nama ni, Pakistan. Dia daripada mana saya pun tak tahu. Tak? Tapi nak ceritanya orang Pakistan ni, dia dengar ustaz dia hormat, tuan-tuan. Dia duduk dengar situ. Padahal dia bukan faham pun bahasa kita tak ya. Dia duduk, tuan-tuan. Duduk dalam kuliah tu kan. Dia bukannya bahasa Melayu kan. Tak faham pun. Habis-habis kuliah, tuan-tuan, dia datang peluk saya, tuan-tuan. Dia peluknya aku, tuan-tuan. Dia cium sini.
Oh, saya kata bagus Pakistan ni, sunnah Nabi. Aku kuliah Masjid Bukit Kapar berapa tahun dah, tak pernah lagi Nazi cium aku, tuan-tuan. Ni tuan-tuan, sunnah cium ni. Nabi cium Jaafar. Boleh lah. Nak test balik nanti. Cium bini kita dengan bini orang sudah. Cium. Sunnah kan? Tak apa ni tuan-tuan. Dia yang bawa pergi ke Habasyah. Tak. Tapi Jaafar ni tuan-tuan, ya, akhirnya syahid kan? Baik. Tu Zubair. Ya, banyaklah sahabat-sahabat yang Nabi sebut dalam 10 orang itu. Memang sahabat-sahabat yang iman mereka sangat hebat, tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, ya, sahabat Nabi ni, umat Nabi ni ramai. Tapi hadis ni, ya, dia tak sebutlah nama kan? Baik. Cuma Nabi kata ada 70,000 daripada umat aku akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, thumma nahadha fadahala manzilah. Nabi bila sebut tuan-tuan begitu, Nabi pun terus masuk ke dalam bilik dia. Jadi bila Nabi masuk kepada bilik dia ni tuan-tuan, sahabat-sahabat ni duk mikir sama-sama dia. Siapalah agaknya yang Nabi sebut tadi ni, 70 orang ni yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa dia ni? Nabi tak sebut, Nabi tak cerita. Nabi sebut begitu je. Kemudian Nabi terus masuk ke dalam bilik dia, tuan-tuan. Ya. Jadi faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula kata, mungkinlah, ya, sebahagian sahabat kata mereka ini orang-orang yang sentiasa berdamping dengan sahabatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, kata pula sebahagian, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkinlah hak Nabi sebut ni ialah orang-orang yang wulidu fil Islam, yang lahir-lahir Islam. Maknanya lahir-lahir Islam dah. Sebab sahabat-sahabat ni tuan-tuan kebanyakannya lahir dalam keadaan tidak Islam. Kan? Dia dalam keadaan tak Islam, masuk Islam kan? Mungkinlah orang-orang yang sahabat kata orang mereka ni lahir-lahir dia dalam keadaan Islam dah, falam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan tu banyak. Sahabat-sahabat masing-masing duk bincang. Siapa dia? Ya. Jadi tuan-tuan masing-masing beri pendapat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Tengah-tengah sahabat duk borak begitu begini mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, malladzi tahuduna fih. Nabi pun kata, apa yang kamu sedang bincang ni? Tak. Ya, maka tuan-tuan, sahabat ceritalah. Ya, kita bincang tadi pasal hak Nabi sebut tadi telah. Maka Nabi pun kata, orang yang 70,000 ini yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni tuan-tuan, siapa dia? Baik. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni sifat ni orang yang kata 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni tuan-tuan, siapa dia? Ya, orang ini orang-orang yang tidak menggunakan jampi, tidak minta untuk dijampi, tidak mengamalkan perkara-perkara yang sial, yang kita kata berpegang dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sial, dan juga orang-orang yang wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka lah mereka ini berserah diri, bertawakal. Ini orang dia. Ya, siapa dia? Orang-orang yang tuan-tuan, ya, tidak guna jampi. Jadi jampi ni yang tidak betul lah tuan-tuan, ya. Zaman dulu guna macam-macam. Ada guna besi panah, ni zaman Nabi lah. Zaman kita hari ni mungkinlah cara lain pula. Tangkar ke apa ke, kan ada hari ni. Ya, guna tangkar benda ni, tangkar kebal, nak jadi kebal.
Nak buat benda jadi kebal. Rugilah kalau perang tak boleh mati syahid. Betul tak ya? Oh, nak kebal orang kita tak? Ya? Ya? Dia ingat Nabi tu kebal. Nabi tu manusia yang Allah paling sayang pun tak kebal. Dalam perang Uhud, Nabi luka, tuan-tuan. Tak? Apa nama ni? Gigi patah. Kita nak kebal. Kok manalah, tuan-tuan. Tak? Ya? Jadi contohlah. Orang yang tidak minta dijampi, ya, orang yang tidak percaya kepada benda-benda yang sia. Ini kadang-kadang kepercayaan masyarakat dulu-dulu, sekarang tak ada lah dah. Orang dulu-dulu, kan, nak buat kenduri tengok hari bulan. Ni bulan ni tak boleh, bulan ni tak bagus, tak bagus. Kan, dululah. Hari ni dah tak ada dah, tuan-tuan muslimin muslimat. Nak mula menanam padi, kena tengok dulu hari bulan berapa. Kan? Nak keluar rumah, contohlah ada benda berlaku, tak boleh keluar dah ni. Nanti kalau keluar ni ada benda tak buruk berlaku. Contoh, ini kepahaman, kepercayaan yang ada dalam masyarakat kita dulu-dulu. Sekarang tak ada lah dah, tuan-tuan muslimin muslimat. Aneh. Ya? Wa 'ala rabbihim tawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Makna apa? Orang yang masuk syurga tanpa hisab ini ialah orang yang tawakalnya sangat hebat. Begitu hak mudahnya, tuan-tuan. Penyerahan diri mereka, ya, apa nama ni, tawakal mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, kita bukan nak tawakal semata-mata, kita kena ada ikhtiar, kena ada usaha. Jangan main tawakal. Nah, ya. Saya kata tawakal je lah. Kena kencing manis tak pergi berubat biar je lah. Bukan begitu, tuan-tuan muslimin muslimat. Bukan begitu. Tak? Baik. Jadi bila Nabi sebut ni, tuan-tuan, maka ya faqama, bangun satu orang namanya Ukasyah bin Mihsin. Bangun satu orang sahabat namanya Ukasyah bin Mihsin. Faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan saya, minta dengan Allah jadikan saya minhum, salah seorang daripada 70,000 tu. Tuan-tuan. Nah, Nabi pun kata anta minhum, kamu termasuk. Allah, tuan-tuan, beruntungnya Ukasyah bin Mihsan ni, tuan-tuan, Mihsin. Nah, beruntung. Kenapa, tuan-tuan beruntung? Sebab dia berada dalam majlis itu. Dia hidup di zaman itu, zaman Nabi. Maknanya, tuan-tuan, ya, bila Nabi sebut, dia minta dengan Nabi, Nabi kata, kamu termasuk. Tuan-tuan, kita tak boleh nak termasuk sini dah, pasal kita ni tidak hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata beruntunglah Ustaz hidup zaman Nabi. Nak hidup zaman Nabi ni iman dia kena mantap. Kalau iman macam kita ni, tuan-tuan, agak-agak kalau hidup zaman Nabi, ikut Nabi ke Abu Jahal agak-agak tu dah. Agak-agak lah. Dah ya. Dah. Mayang subuh pun kadang nak masjid payah, nak ikut Nabi ikut mana? Tak, tuan-tuan, tak, ya. Iman waktu itu mantap kerana waktu itu, tuan-tuan, Islamnya bukan macam hari ini. Lain, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi adakah Ukasyah seorangnya? Tak. Yang disebut dalam hadis ini Ukasyah. Yang kita sebut tadi 10 orang sahabat yang Nabi sebut masuk syurga. Hak lain-lain pun ramai juga. Macam kita sebut tadi. Ada kisah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni, tuan-tuan, Nabi kata syurga juga. Sebab apa? Sebab Ja'far ni, tuan-tuan, dia syahid. Sahabat-sahabat Nabi ramai mana hak syahid, tuan-tuan. Orang yang syahid ini Nabi kata, ya, ruh dia berada dalam burung berwarna hijau. Tuan-tuan, ya, mereka ni orang yang tidak mati. Ya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kan? Allah kata, adakah kamu sangka bahawa
orang-orang yang mati orang-orang yang berjihad di jalan Allah ni dia mati, bal ahya, bahkan mereka ni hidup, ya, inda rabbim yurzakun, di sisi Tuhan mereka, dan mereka diberi dengan rezeki, dapat rezeki. Tuan-tuan. Nah, orang yang mati syahid, orang yang tidak mati bahkan hidup di roh dia, ya, dalam burung buana hijau yang terbang, tuan-tuan, di arash. Bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini sahabat-sahabat ramai yang mati syahid, tuan-tuan. Kan? Ya. Ja'far, Nabi kata Ja'far ni tuan-tuan, dia kan dalam perang Mu'tah. Nabi pesan dekat Zaid sebagai pemegang panji. Kalau Zaid ni syahid, maka yang gantinya ialah Ja'far. Kalau Ja'far syahid, yang gantinya Abdullah ibn Rawahah. Kan? Yang mana tuan-tuan, bila Zaid bin Harisah ni syahid, Ja'far ambil bendera, tangan kanan dia kena potong, dia pegang dengan tangan kiri kena potong, pegang dengan saki baki tangan yang ada, dipancung, syahid dia. Tangan dua-dua tak ada, tuan-tuan. Yang Nabi kata, tangan Ja'far dalam syurga besok Allah gantikan dengan 2 sayap. Ja'far ni ada 2 sayap, boleh terbang, tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, yang mana bila Ja'far ni syahid, tuan-tuan, maka Nabi pergi rumah Ja'far, kabarkan berita syahidnya Ja'far, ya, jumpa dengan anak-anak dia, tuan-tuan. Maka Nabi minta sahabat-sahabat, ya, masak, bawa makanan ke rumah Ja'far. Ini hak sunnah yang sebenar, tuan-tuan muslimin muslimat. Kita ni kalau ada orang meninggal, ya, kita masaklah, kita hantarlah makanan. Itu yang sebenar. Kita tak hak meninggal tu pula lah kena masak, beri makan kita. Ini terbalik, tuan-tuan muslimin muslimat. Kan? Betul tak? Kita kan kalau orang meninggal, tuan rumah kena masak, buat kenduri, tahlil. Tak kena masak 3 hari, bagi jamu orang makan. Nabi suruh, tuan-tuan, sahabat hantar makanan ke rumah Ja'far. Ja'far yang meninggal. Biar kalau ada orang meninggal, patutnya kita ubah sikit lah. Tak? Kita dengar kata orang meninggal, baiklah kita nak buat tahlil ni. Pakak-pakak bawa sikit-sikit seorang. Orang kata hari ni apa? Potluck. Tuan-tuan nak, ya? Bawa lah sikit seorang, kita pakak-pakak hantar rumah dia, lepas tahlil makan sama-sama. Baru betul. Ini kawan tu dah lah meninggal, tuan-tuan, suaminya dah, ya? Kena jamu orang pula. 2 kali sedih kawan tu, tuan-tuan muslimin muslimat. Tak sedih suami meninggal satu, sedih nak mikir, nak masak, nak cari duit mana, nak masak, nak bagi orang makan pula dah, tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi nak sebutnya ramai lagi lah sahabat-sahabat yang mereka ini, tuan-tuan, ya, syurga. Macam kita sebut juga orang-orang sahabat-sahabat yang ikut Nabi dalam perang Badar, sama juga 313 ni Nabi kata mereka ini Allah sudah ampun dosa. Allah sudah ampun dosa. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, kita ni Allah tak duk minta hari-hari dengan Allah, minta ampun, ya, kerana kita tahu kita ni dosa kita ni, ya, tak ada jaminan yang mengatakan bahawa kita ini dosa sudah terampun. Tak ada, tuan-tuan muslimin muslimat. Ini sahabat yang pergi perang Badar. Mana ada lagi, ramai lagi lah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita pun begitulah. Kalau boleh, ini sahabat yang disebut nama dalam hadis tadi, Ukasyah ni beruntung sangatlah, tuan-tuan muslimin muslimat. Bukan semua, ya. Lepas Ukasyah bangun, tuan-tuan, bangun pula satu orang lagi. Thumma qama rajulun akhar faqala. Bangun pula seorang kemudian, dia kata apa? Ud'allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, minta jugalah saya termasuk salah seorang. Maka tuan-tuan Nabi kata faqala sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Makna apa? Maknanya kamu, Ukasyah dah masuk dulu. Kamu tak masuklah, tak termasuklah. Begitulah maknanya tak? Ya, jadi tuan-tuan, maknanya, ya, bukan semua. Kalau semua seronok,
Bangun pula yang ni, ya Rasul saya, kamu masuk juga. Hak ni pula saya masuk juga. Oh, ramailah tuan-tuan. Jadi hadis ni jadi panjang lah pula tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak? Tidak semua. Bila Ukasyah ni dia minta tuan-tuan, Nabi kata, kamu termasuk. Tengok pula bagaimana imannya Ukasyah ini. Tengok pula bagaimana perwatakan Ukasyah ini. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak masuk syurga. Tak, itu matlamat kita. Dan tuan-tuan, bila kita nak kepada syurga ini, tuan-tuan, Nabi kata tak ada orang yang masuk syurga dengan sebab amalan. Tak ada. Tak ada orang yang masuk syurga dengan sebab amalan. Lalu sahabat bila dengar, tuan-tuan, sahabat kata, termasuk kamu ke ya Rasulullah? Kalau kata orang, tak ada orang masuk syurga dengan amalan, kamu ke termasuk juga ke ya Rasulullah? Kenapa? Kerana Nabi ni amalannya sangat hebat, tuan-tuan. Tak? Bangun malam, solat malam, bengkak kaki, solat malam. Kita kaki bengkak, makan udang, gauk, tuan-tuan. Tak, ya? Makan, tak? Kacang, tak? Kamu sekali ke ya Rasulullah? Nabi kata, ya, termasuk aku. Maknanya, kalaulah amalan sebagaimana Nabi pun tak melayakkan masuk syurga. Masuk syurga ini kerana apa kata Nabi? Kerana rahmat dan kurnia Allah. Tuan-tuan. Kita ni jauh sangatlah, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan rasa kita kata puas hati sangat. Aku ni 5 waktu semayang masjid rasa syurga dah. Jangan, tuan-tuan. Rasa aku ni tiap-tiap malam bangun tahajud. Setakat ni tak pernah miss lagi ni. Rasa syurga dah. Tak. Rasa banyak dah aku ni sedekah ni. Rasa syurga dah. Tak, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syurga masuk dengan sebab rahmat. Kerana apa? Kerana tak padan dengan amalan yang kita buat untuk Allah beri syurga. Kerana syurga ni sangat hebat. Sangat hebat, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak padan lah. Dengan kena amalan nak dapat syurga ni tak padan, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, bila begitu keadaannya, maknanya kita carilah dalam hidup kita ni, tuan-tuan, redha Allah. Kita carilah, ya, buatlah perkara-perkara yang Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kesian belah, yang nanti mudah-mudahan kita dimasuk dalam syurga. Itu je, tuan-tuan, cara dia. Nak suruh Allah pandang dengan kasih sayang, dengan redha, maka kita kena buat apa saja perkara-perkara yang Allah suruh, tinggalkan perkara-perkara yang Allah larang, tuan-tuan, muslimin muslim. Walaupun perkara tu perkara yang kecil je, tapi kalau dia dosa, kita jangan buat. Kalau dia boleh mendatangkan pahala, walaupun dia kecil, tuan-tuan. Dengan sebab itu, pernah kita dengar kan? Hadis ni hadis sahih, tuan-tuan. Satu orang perempuan pelacur. Ni hadis sahih dalam Bukhari, tuan-tuan. Satu orang perempuan pelacur yang melihat anjing yang dahaga. Hadis dalam Bukhari, tuan-tuan, ya. Tak. Dia tengok anjing tu dahaga, ya, duduk keliling tempat air, nak minum air tak boleh, kena turun sikit, ya. Macam kita kata kolam lah, ya. Dia tengok anjing terjelih, tuan-tuan. Dia pun, tuan-tuan, tanggal kasut dia, ya, turun dalam sikit, ambil air, bagi anjing minum. Anjing, tuan-tuan. Yang Nabi kata dengan sebab itu, ya, Allah ampunkan dosanya. Tengok, tuan-tuan, ya. Dengan sebab tu sahaja Allah ampun dosa. Dah besar mana perbuatan dia? Sembahyang, ya, berapa rakaat sunat? Tak. Kita sembahyang puluh rakaat, tuan-tuan. Bukan kata puasa berhari-hari, bukan kata derma berpuluh-puluh ringgit. Sekadar beri minum anjing, ya, yang dahaga. Tapi janganlah pula kita kata kalau kita sembahyang Ustaz. Tak, tuan-tuan. Hak yang wajib itu nombor 1, tak boleh tinggal dah. Ya, dah. Kita tak sembahyang nak masuk syurga kok mana kan? Tak boleh tinggal dah. Tapi nak sebut bagaimana, tuan-tuan, ya, dengan sebab asbabnya itu, asbabnya.
Tak. Kita tak tahu dalam banyak-banyak ibadah kita ni mana asbab yang menyebabkan Allah kasih pada kita. Tak tahu yang mana, tuan-tuan muslimin muslimat. Mungkin kerana kita ni ada benda-benda yang kita tak perasan, ada benda tertentu. Kan? Ada orang kerana kasih dia pada binatang. Contohlah kan? Ada orang kan jumpa kucing, dia rawatnya, ada kucing ambil bawa balik rumah. Baguslah. Cuma jangan menyusahkan jiran sudahlah. Kan? Ada orang bela kucing banyak kan? Kadang-kadang jiran komplain. Janganlah sampai jiran komplain kan? Jiran komplain, dia tengok jiran komplain, dia pun bagi tahu kucing ni binatang Nabi sayang pula dah tuan-tuan ya, supaya jiran tak marah dah. Tak. Gitulah kita ni tak ya. Betul lah tu. Tapi nak sebutnya jangan sampai orang komplain lah kan. Mungkin dengan sebab kita ni tak pernah tinggal sembahyang duha contoh. Tapi jangan sembahyang duha saja, hak wajib kena buat tak. Contoh. Mungkin kerana Allah dikasih kita kerana kita ni ya puasa tak pernah tinggal sunat hari Isnin contoh tuan-tuan. Jadi benda-benda begini ya yang menyebabkan datangnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya, mungkin sebab kita ni suka menolong orang. Contohlah. Betullah tuan-tuan. Kita doa mudah-mudahan tak kita ni Allah beri syurga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak ya. Minta Allah beri syurga jauh daripada azab neraka. Ya, waktu pas sembahyang kita sebut Allah ma'jirna minan nar. Minta jauh daripada neraka. Allah ma'jirna minan nar kan? Minta jauh tuan-tuan. Ya, bulan puasa kita doa amal doa tu. Ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna tu kan. Minta Allah ampun dosa tuan-tuan muslimin muslimat. Ini semua tuan-tuan ya, cara kita supaya Allah anugerah kepada kita syurga Allah ni tuan-tuan. Syurga ni sangat hebat tuan-tuan. Kita nak cerita tuan-tuan tak boleh nak cerita kerana tuan-tuan benda ni benda yang mata tak pernah tengok. Sekadar yang manusia boleh faham, tu je lah. Tak. Bila sebut syurga ni ada sungai, anhar, sungai kan? Jadi sungai macam mana? Atau sungai kita ke? Nama sama, benda tak sama. Nama sama. Kan? Dalam syurga ni ada kebun anggur. Anggur, bila dengar anggur, inap kan? Bila kata anggur, kita rasa seronok anggur kan? Tapi adakah anggur macam kita hari ni? Tak. Nama sama. Kan anggur kan orang suka buat rombongan, pergi mana? Pergi Cameron, pergi buat benda, tengok anggur. Kan? Dia tak ada. Orang pergi rombongan, ke mana? Pergi ke Batang Berjuntai, buat benda, tengok sawit, ada? Tak ada, sawit orang tak suka. Kan? Ya? Tapi nak sebut nama je anggur, tapi tak sama dengan yang ada atas dunia hari ni. Tuan-tuan muslimin muslimat. Tak? Cerita tentang ya, atraban, perempuan-perempuan yang sebaya. Syurga besok ada Allah nak bagi orang dalam syurga ni, kita kata bidadari. Pasal apa bidadari? Sebab orang lelaki bila sebut perempuan baru semangat. Cerita bab neraka tak semangat. Cerita syurga ada bidadari baru semangat. Mata pun buka balik, cerah balik kan. Walaupun umur dah 81 kan ya. Biasalah orang lelaki tu dia gitulah kan. Perempuan macam mana? Macam hak dalam dunia ke? Tak. Tak sama bidadari ni. Ya, sebaya anak dara. Umurnya belasan anak dara. Tapi kalau anak dara umur ya 71 tak guna juga tak ya? Anak dara. Oh tu Haji ada anak dara seorang tu. Bagus tu. Berapa umur? Anak dara. Umur biasa anak dara. Ingat ke muda? Berapa? 71. Tak payahlah kita kata tak ya. Anak dara yang belasan tahun tuan-tuan. Ya, rupa macam mana? Tak usah nak cerita lah tuan-tuan. Kita tengok orang atas dunia, hak lawa pun lain macam dah. Tak? Berjalan balik masjid naik motor, ayah haji. Warak lah baru balik masjid kan. Tunduk je. Tengok awet lawa, gitu terus kan. Ya, betul tak tuan-tuan ya? Tadi tunduk je, gitu. Bini pun tepuk, terus depan balik dah ya. Pasal
Takut bini tak? Jadi tuan-tuan, itulah benda yang Allah janji dalam syurga ni tuan-tuan. Jadi sangat mahal harganya. Sebab itu tuan-tuan, nak masuk dengan rahmat Allah. Ya, jadi tuan-tuan, ya, ada orang yang mungkin Allah beri dia jalan pintas. Ada sahabat yang masuk Islam pagi, pergi petang, pergi perang, syahid fisabilillah, masuk syurga. Macam orang di Palestin. Di Palestin hari ini Allah beri dia kelebihan, dapat anugerah syahid. Orang di Gaza perang kan? Kita tak adalah. Kita tidak perang. Orang di sana kan? Allah beri satu kelebihan dia, tuan-tuan, peluang untuk mati syahid. Wangi jasad dia kan? Keluar dalam berita, tuan-tuan kan? Ya? Orang yang mati tu wangi macam kasturi. Bukti dia ni mati syahid, tuan-tuan muslim. Jadi kita di sini tidak ada peluang itu, peluang lain pula. Peluang apa? Orang sana ya, dia kena serang. Kita di sini peluangnya peluang membantu. Sedekah, derma, ada tuan-tuan, ada ya, beri sumbangan. Itu peluang kita di sini. Lepas tu tuan-tuan, ya, orang di sana tuan-tuan bila sebut nama orang Malaysia, orang Indonesia, dia respect. Sebab kita orang Malaysia ni orang yang banyak menyumbang, tuan-tuan. Kita ni jenis pemurah, tuan-tuan. Tak, ya, kalau ikutlah tuan-tuan, Palestin ni keliling tu negara Arab, tuan-tuan, yang memang kaya-kaya, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergilah tengok di Arab Saudi, tuan-tuan pergilah UAE, tuan-tuan pergilah tuan-tuan di Oman, tengok Allah, tuan-tuan. Atas jalan raya, tuan-tuan, MyV tak ada MyV, tuan-tuan. Ya, kita sini MyV king ya. Oh, sana tak ada. Orang tak pakai MyV, tuan-tuan. Kayanya orang sana. Kalau Vios pun tak ada, tuan-tuan. Tak ada Vios. Kalau ada apa Camry, tuan-tuan, Camry pun, tuan-tuan, kita sini YB pakai Camry tak? Sana taksi, tuan-tuan. Tarah taksi, kaya. Ya, Arab Saudi tu berapa punya kaya, tuan-tuan tahu? Ya, dia boleh bayar pemain bola paling mahal dalam dunia. Siapa dia, tuan-tuan? Ronaldo. Paling mahal. Main bola paling mahal dalam dunia ni ialah Ronaldo. Ronaldo ni kalau main kat Eropah, orang tak bayar mahal dah. Pasal tua dah, tak larat main. Oi, di Arab Saudi dia dalam dunia pemain bola paling mahal Ronaldo. Saya baca surat khabar, orang buat analisa gaji dia seminggu. Dia bayar ikut minggu. Dia tak bayar ikut bulan. Bulan rugi. Setahun 52 minggu kan? Rugi patut 13 bulan. Bayar ikut minggu. Seminggu gaji Ronaldo bahagi dengan 7 hari, bahagi dengan 24 jam. Berapa, tuan-tuan? 1 jam. 1 jam orang bayar dia, tuan-tuan, Arab Saudi lah. Tak, bayar dia, tuan-tuan, 89,000. 1 jam 89,000. Kita sebulan 8,000 tak dapat. Dia 89,000 gaji Ronaldo. Menon kat kedai mamak 2 jam dapat 180,000. Kita duduk kedai mamak 2 jam, siapa nak bayar? Kita kena bayar kat dia pula tak ya? Tak. Minum makan tak? Balik rumah kena marah dengan bini pula tak ya? Tuan-tuan, tu Ronaldo kaya. Ya. Tu UAE, Dubai tu. Ada saya kuliah baru ni di Rantau Panjang. Dia kata anak dia kerja kat Dubai, tuan-tuan. Gaji sebulan berapa, tuan-tuan? 90,000. 90,000. Kita setahun tak dapat 90,000. Tak. Kaya. Ya, dia boleh beli kelab Eropah tu. Yang apa nama ni, UAE tu, siapa nama saya tak ingat lah. PSG dia boleh beli, tuan bayangkan. Ya, berapa bilion harga kelab tu. Bawa masuk Neymar, bawa masuk apa nama ni, Messi, Mbappe. Ya, tu main bola kan. Bayar berapa, tuan-tuan? Kita nak beli kelab, beli jersey PSG pun tak mampu. Mampu beli jersey? Hak ori lah, hak goluk boleh lah beli. Yang goluk tu banyak lah kan. RM40 je selai dah ya. Tak mampu. Tengok. Sayang, tuan-tuan tak? Patutnya orang di Palestin ni tak susah dah. Patut. Tapi itulah hakikatnya, tuan-tuan. Baik, mudah-mudahan kita bantulah, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, nak pergi perang tak boleh dah. Ya, tak boleh masuk pun. Ya. Kalau boleh masuk pun, kita pun tak layak dah kan. Tak apalah. Ya.
Tak dapat hak syahid, cari kok lain pula tuan-tuan muslimin. Sebab banyak jalan. Syurga ni dia ada 8 pintu. Dia pintu tu ada dia masing-masing. Ni pintu salat, ni pintu sedekah, ni pintu puasa. Kan kita biasa dengar kan? Bulan puasa kita ada dengar biasa Rayyan kan? Tu pintu orang puasa. Ada pintu orang sedekah, ada pintu orang apa nama ni solat, ada pintu macam-macam. Carilah mana-mana pintu tuan-tuan yang melayakkan kita masuk, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Ya sekadar itulah tuan-tuan. Kita berhenti di sini. Salah silap minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.